Jagung manis atau nama saintifiknya Zymais merupakan tanaman jangka pendek yang popular ditanam di Malaysia serta mampu menjana pendapatan lumayan. Kawasan pengeluaran utama jagung di Malaysia adalah di Johor, Selangor, Perak dan Pahang. Jagung merupakan antara makanan yang digemari rakyat Malaysia. Selain direbus atau dibakar, jagung juga boleh dipelbagaikan hidangannya, termasuklah dicampurkan di dalam masakan. Jagung dipasarkan sebagai jagung tongkol, baby corn dan produk hiliran seperti jagung lerai, paste ataupun tepung. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Beberapa varieti jagung manis yang terdapat di Malaysia antaranya Thai Super Sweet, Manis Madu dan Mas Madu. Amalan pengurusan ladang yang baik sangat diperlukan bagi penghasilan jagung yang berkualiti bagi memenuhi spesifikasi pasaran. Pokok jagung ditanam dari biji menggunakan sistem tanam terus di ladang. Letakkan 2 biji benih untuk setiap satu lubang dengan jarak tanaman 0.75 meter kali 0.25 meter memberikan sebanyak 40,000 pokok sehektar. Sementara itu, dengan sistem tanaman yang padat, ianya mampu mencapai sehingga 60,000 pokok sehektar. Pengairan perlu diberi keutamaan dari masa menanam hingga 20 hari selepas ditanam. Selain itu, pengairan juga perlu diberi keutamaan selepas 45 hari pembentukan bunga jantan. Kaedah renjis adalah disyorkan bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja walaupun kos awal adalah tinggi. Sekiranya sumber air bergantung kepada air hujan, rancangkan supaya masa penanaman adalah bertepatan dengan musim hujan setempat. Parit ladang boleh dibina untuk menyalirkan air yang bertakung ke parit utama. Penggunaan baja sebatian digalakkan kerana menyenangkan proses pembajaan, terutamanya jikalau pembajaan dilakukan dengan jentera. Baja nitrogen paling penting terutamanya pada peringkat pertumbuhan awal sehingga peringkat berbunga. Fosforus menggalakkan pertumbuhan akar jagung, pembentukan benih dan mempercepatkan kematangan. Sementara kalium menggalakkan tumbesaran pokok dan akar. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Bagi menjalankan aktiviti penuaian hasil, kematangan jagung perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Jagung perlu dituai pada kematangan yang sesuai mengikut spesifikasi pasaran. Mengikut indeks kematangan yang dilihat pada perubahan fizikal, tahap kematangan jagung terbahagi kepada 3 indeks. Selain itu, kematangan jagung juga dapat dikenal pasti melalui kaedah berikut. Kiraan umur. Jagung umumnya mencapai kematangan selepas 58 hingga 60 hari dari mulai biji benih semayan bergantung pada varieti. Sifat kernel. Kematangan boleh ditentukan dengan melihat warna kernel iaitu kuning cerah. Sifat rambut. Rambutnya kelihatan kering dan berwarna perang atau hitam.
Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat kerana kecederaan pada buah semasa dituai akan mengakibatkan jagung menjadi rosak dan tidak dapat dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada waktu awal pagi atau petang bagi mengelakkan pengumpulan haba di dalam jagung. Penuaian jagung dibuat dengan cara mematahkan tangkai menggunakan tangan atau memotong tangkai menggunakan gunting yang tajam. Jagung yang telah dituai diletakkan di dalam bekas yang dialas dengan bahan cushion supaya tidak cedera. Jagung dikumpulkan di tempat yang teduh sebelum diangkut ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang perlu dilakukan bagi memastikan hanya jagung yang baik dan memenuhi spesifikasi pasaran sahaja dibawa ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Jagung dikumpulkan di tempat teduh, diasingkan mengikut tahap kualiti dan saiz sebelum disusun ke dalam pembungkusan yang sesuai. Jagung yang mengalami kerosakan mekanikal, rosak, cacat bentuk yang keterlaluan, tidak segar, terlalu kotor, diasingkan untuk dimusnahkan atau dirawat. Jagung yang tidak dapat digunakan, dimusnahkan dengan membakar atau ditanam bagi mengelak menarik lalat buah. Jagung yang telah diasing dan dibersihkan akan dibawa ke pusat pengumpulan. Jagung diangkut menggunakan kereta sorong atau dipikul ke tempat pengumpulan. Manakala traktor atau lori digunakan untuk mengangkut jagung yang telah dituai di ladang untuk dibawa ke pusat pengumpulan ladang. Jagung perlu diangkut segera ke pusat pengumpulan kerana mempunyai kadar pernafasan yang tinggi dan boleh menyebabkan kehilangan kelembapan yang cepat, iaitu mudah menjadi kecut jika terdedah kepada cuaca panas. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan atau sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah, iaitu value added, terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggeredan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Jagung yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk pasaran. Catatan rekod penerimaan iaitu variety, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti, saiz dan grade hasil perlu dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Seterusnya, jagung yang diterima perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Kerja pemilihan perlu dijalankan dengan segera dalam masa 10 hingga 12 jam selepas diterima di pusat pengumpulan kerana kualiti jagung mudah merosot dengan cepat. Bagi tanaman jagung, hasil perlu dirapikan terlebih dahulu sebelum digrade, dibungkus dan dibawa ke pasaran. Tangkai yang panjang hendaklah dipotong tidak melebihi 5 cm panjang dari pangkal tongkol. Proses membuang bulu jagung dilakukan dengan tangan, manakala 4 hingga 5 helai daun akan dibuang bagi setiap tongkol jagung. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, iaitu Penggeredan, Pembungkusan dan Pelabelan Keluaran Pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141. Penggeredan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz atau bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Di bawah peraturan GPL, iaitu penggeredan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade, iaitu premium, grade 1 dan grade 2.
Kualiti jagung yang terbaik adalah jagung yang masih lagi dalam keadaan segar, cukup matang, kelihatan segar, bersih dan bebas dari sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara jagung pada kualiti yang tidak diterima pasaran ialah tidak segar, tidak matang, kotor serta terdapat kecacatan yang teruk. Rosak disebabkan oleh haiwan perosak yang boleh menjejaskan jangka hayat dan juga kualiti jagung. Bagi saiz L, panjang jagung melebihi daripada 17 cm, manakala garis pusat adalah melebihi daripada 5 cm. Bagi saiz M, panjang jagung dikira dari 14.1 cm hingga 17 cm, manakala garis pusat 4.1 hingga 5 cm. Bagi saiz S, panjang jagung antara 10 hingga 14 cm, manakala garis pusat antara 3.5 hingga 4 cm. Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggredan, Pembungkusan dan Pelebelan Keluaran Pertanian tahun 2008 atau Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan yang betul akan memudahkan pengendalian dan mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti. Penggunaan bekas yang sesuai diperlukan supaya dapat memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Pembungkusan yang sesuai bagi jualan jagung secara borong ialah jaring nailon atau bakul ulang pakai. Seterusnya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan. Di bawah peraturan GPL, sesuatu hasil pertanian untuk jualan hendaklah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Buah-buahan dan sayur-sayuran kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana buah-buahan dan sayur-sayuran tidak dapat diedarkan dengan kadar segera kerana masalah teknikal dan logistik, memenuhi kuantiti konsainen yang mencukupi, hasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut serta mengawal kedudukan harga di pasaran. Tempoh penyimpanan jagung adalah singkat iaitu antara 24 hingga 36 jam pada suhu ambient. Walau bagaimanapun, tempoh simpanannya boleh dipanjangkan sehingga 3 minggu jika disimpan pada suhu 3 ke 5 darjah Celsius dengan kadar kelembapan relatif 80 ke 85%. Pengangkutan ataupun logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan komoditi yang hendak dihantar sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana diperlukan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Jagung akan disusun secara berbaring atau mendata. Tujuan jagung disusun secara bersilang adalah bagi mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti jagung. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Pemasaran jagung boleh dilakukan melalui penjualan secara segar dan diproses dalam bentuk pemprosesan minima. Selain boleh dimakan rebus, jagung juga dijadikan produk proses dan antara yang cukup popular adalah seperti tepung, minyak masak dan kernel jagung manis. Pada tahun 2018, arah aliran jagung di Malaysia merekodkan pengurangan sebanyak 47.5%
iaitu 192,938 metrik tan berbanding 2013 iaitu 367,620 metrik tan. Selain itu, kadar kebergantungan import yang tinggi sebanyak 6.2% pada tahun 2018. Kadar penggunaan per kapita bagi komoditi jagung adalah di antara 1.7 kg ke 1.9 kg setahun. Data ini memberi petunjuk bahawa terdapat permintaan bagi komoditi ini di pasaran Malaysia. Secara umumnya, harga purata jagung di Malaysia bagi peringkat ladang, borong dan runcit menunjukkan arah aliran yang stabil sepanjang tempoh tahun 2014 hingga tahun 2020. Walau bagaimanapun, harga jagung adalah bergantung kepada faktor-faktor pasaran itu sendiri seperti tempat, cita rasa pengguna atau kualiti jagung itu. Fama menawarkan perkhidmatan pemasaran dan bimbingan kepada usahawan bagi mendapatkan ruang dan juga peluang dalam memasarkan hasil pertanian. Fama juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dalam industri makanan tersedia dan mampu diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah mempertingkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus dalam memperkukuhkan bekalan makanan melalui program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran tempatan sehingga ke pemasaran peringkat antarabangsa.